Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bersama kita pada hari ini dalam rancangan Suara Hati Wanita yang dikelolakan oleh Urustia Wanita Negeri Terengganu. Bersama kita pada hari ini dalam rancangan Suara Hati Wanita yang dikelolakan oleh Urustia Wanita Negeri Terengganu. Untuk makluman semua, Urustia Wanita Negeri Terengganu telah ditubuhkan pada 3 Ogos 2020 untuk membantu membangunkan wanita di negeri Terengganu khususnya. Baiklah, pada hari ini Suara Hati Wanita akan membincangkan satu topik yang trending pada baru-baru ini di Twitter, iaitu adab di rumah ayah long. Untuk itu kita menjemput panel yang tidak asing lagi di negeri Terengganu, iaitu yang berbahagia, yang berhormat Hajiah Zuraidah binti Muhammad Nur, Adun Wanita Negeri Terengganu, dan juga yang dihormati Ustaz Nasaruddin bin Samsudin. Saya tujukan kepada Ustaz Nasar, bolehkah Ustaz jelaskan bagaimana tentang perbezaan adat Melayu dengan tuntutan syariah? Okey, terima kasih kepada Tuan Moderator, Cik Farah. Seterusnya rakan panel yang berhormat Hajiah Zuraidah, Adun Wanita Negeri Terengganu. Berbalik kepada persoalan Tuan Moderator tadi berkenaan dengan adat dan juga syariat. Adat dan juga syariat yang baru-baru ni kalau kita tengok trending lah di Twitter. Betul. Ataupun YB ni, YB Hajiah Zuraidah lebih mesra lah. Dikenali dengan Kaedah. Ya, betul. Cukup panggil Kaedah saja. Kaedah ya. Okey, baik. YB, sebelum ni di Twitter ni berkaitan dengan adat di rumah ayah long. Jadi kalau kita baca dulu kan, maksudnya di rumah ayah long ni diceritakan, kita tak tahulah siapa ayah long ni kan, tapi diceritakan bagaimana kalau makannya kan, orang puan kena tunggu dulu, kena lelaki kena habis makan dulu, tengok benda tak cukup kan, air basuh tangan tak cukup ke, tambah air basuh tangan kan, air kopi tak cukup, minum air kopi kan, gitulah maksudnya secara ringkasnya lah. Sebenarnya adat itu sendiri sebenarnya diambil ataupun sebenarnya berasal daripada syarak itu sendiri. Syarak itu sendiri, dan syarak itu diambil daripada kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya di sini huraian para ahli ulama ni dalam menentukan syarak ni diambil daripada kitab dan juga sunnah Rasulullah. Kalau kita tengok dalam Al-Quran sendiri pun kan, pecahan ada sudut penceritaan kisah-kisah Nabi di dalam Al-Quran, adanya berkenaan dengan akidah, dan suatu sudut juga ada juga berkenaan dengan hukum dan juga syarak itu sendiri. Baik, berbalik kepada isu ayah long tadi, kita kena tahu bahawasanya adat ataupun syarak itu sendiri boleh berubah, boleh berubah mengikut masa dan juga tempat itu sendiri. Kita ambil contoh yang mudah lah, kita nak memahami syarak pun kadang-kadang sesama kita keliru, apatah lagi kita nak bahas berkenaan dengan adat itu sendiri. Okey, sebagai contoh adalah dalam syarak. Nah, kalau kita tengok sebelum ni solat berjemaah tu perlu kita sama-sama rapat duduk kan. Tapi bila marinya pandemik COVID-19 ni, maka kita kena jarakkan 1 meter. Maka syarak itu sudah berubah. Begitu juga solat Jumaat. Solat Jumaat kalau sebelum ni diwajibkan. Tapi bila mana masa dan ketika ini tidak sesuai kan, pada waktu COVID-19 baru-baru ni dalam PKP, kita terpaksa tidak dibenarkan solat Jumaat tu di masjid. Itu dengan adab ya. Kalau kita tengok adab kita orang dulu-dulu kan, orang zaman-zaman dulu kita tengok
nikah kahwin ni umur 11 tahun 12 tahun je dulu. Umur 11 tahun, umur 12 tahun, nikah belah pagi, belah petang main guli. Kan? Main guli. Itu orang lama yang cerita dah. Kan? Nikah waktu pagi, petang tu main layang-layang. Sesuai pada waktu tersebut. Tapi pada waktu kita pada hari ni, saya rasa memang tak sesuai. Kan? Mungkin pada kita sesuai. Adat ketika itu sesuai. Tetapi pada zaman kita ni tidak sesuai. Kan? Kalau kita tengok pada zaman Nabi Rasulullah SAW, kan? Ada juga pendapat mengatakan Nabi berkahwin dengan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha pada umur 12 tahun. Ada pendapat mengatakan begitu. Nak menyatakan kepada kita bahawasanya adat ini dan juga syariat itu sendiri boleh berubah mengikut masa dan juga mengikut tepat, mengikut ketika. Dalam konteks ayah long tadi, mungkin di dalam keluarga ayah long sesuai keluarga tersebut. Tak, dalam konteks menjadi amalan. Amalan di keluarga ayah long. Zaman dulu orang bekerja, suami bekerja, kan? Pegang macam ni, ada keris kan? Jadi tak ada itu sangat. Zaman dulu, duduk gini ni babi nak tunjuk keris je. Zaman dulu orang bekerja kan? Suami bekerja, nelayan dan sebagainya. Nelayan kalau nak ke laut, bukan ada motorbot. Yang bermak dah. Baby. Cik Farah. Guna dayung, sampang. Tak? Kalau kita tengok dalam cerita Peramli tu, letih. Letih. Jadi balik kadang-kadang sampai ke petang. Begitu juga dengan pertanian. Petani susahnya bekerja kan. Kadang-kadang petang baru balik kan. Letih. Jadi bila letih ni, zaman dulu, isteri duduk di rumah saja. Pada ketika dulu, isteri duduk di rumah kan. Jadi suami balik untuk menghargai suami atau tanda kasihnya isteri kepada suami, maka dilayangnya suami kan. Diberi makan kan, disediakan makan dan sebagainya. Mungkin sesuai pada waktu tersebut. Sesuai mungkin isteri ayah long tidak bekerja dan sebagainya. Saya tidak tahu situasi keluarga ayah long itu sendiri. Mungkin keluarga yang berlainan, sekadar masa dan sekarang ni isteri bekerja kan, suami bekerja tak. Jadi di situ adanya tolak ansur kan, kelonggaran di situ. Mungkin kadang-kadang kita tengok baju berjemur, kita ambil jemur baju kan, walaupun pada asasnya kadang-kadang memerlukan arahan. Arahan tak. Isteri suruh tolong bang kan, jemur baju, arahan tu kan. Tapi kadang-kadang dengan kita punya, kerana mungkin pada waktu tersebut kita tengok isterinya siang letih dan sebagainya, sebab kita sama-sama bekerja kan. Mungkin kita boleh jemur baju. Zaman sekarang ni pun basuh baju pun mudah je kan, mudah je kan. Ambil bola mesin, bos sabun tu ikutlah sabun muda kan. Sebab ni kita boleh nak sebut sabun muda, takut promosi kan. Bos sabun tu duduk dalam setengah jam, boleh dah jemur baju. Cukup mudah sekarang. Jadi adat sudah berubah mengikut masa dan juga kesesuaian. Uruf. Kita tengok juga adat zaman-zaman dulu. Antara adat zaman dulu lagi, adat zaman dulu ni, lakuh bendur dipanggil. Ada juga lakuh bendur. Lakuh bendur ni maksudnya adik tu kahwin dulu. Adik kena kahwin dulu pada kakak. Sebab zaman dulu rumah jauh-jauh. Rumah ni jauh-jauh rumah ni. Jadi bila orang kata kakak sekian-sekian ni kahwin dah, maksudnya kepada kita ataupun adik mesti kahwin dah kan. Tapi sekarang ni masa sudah berubah kan. Maksud sekarang ni adanya Twitter, adanya Facebook. Jadi maklumat tu sampai dengan cepat kan. Sebagai contoh adik dia nikah dah sebagai contoh. Tapi kita boleh tahu kakak dah nikah lagi sebagai contoh. Ataupun kakak nikah dulu, adik dah nikah lagi kan. Jadi benda tu kita boleh tahu, adik nikah dulu, kakak dah nikah lagi kan. Jadi perkara tu cepat. Jadi itulah kita nak tahu dari sudut maklumat tu. Apa lagi contoh-contoh yang lain kalau kita boleh tengok. Contoh adat perbatih. Adat perbatih di Negeri Sembilan. Kalau adat perbatih ni bila suami meninggal, harta tu diberi kepada isteri. Sebab ulama pada ketika itu kan,
membuat adat tersebut. Sebab Negeri Sembilan ni dulu sebagai tempat persinggahan pedagang, kan, tempat berdagang di situ, kan, tempat orang kata persinggahan para pedagang mari, kan. Kadang-kadang pedagang mari ni, kan, buat aktiviti dan akhirnya pergi belayar untuk balik-balik ke rumah. Jadi bagi menjaga apa ni, orang kata isteri ataupun wanita punya hak, maka dibuat adat pepatih. Kamu dah balik, maka bila bercerai dan sebagainya, maka harta tu diserahkan kepada isteri. Adat pada waktu ketika itu sesuai, kan? Sesuai pada waktu tersebut. Apalagi kalau kita tengok adat-adat zaman dahulu, kan? Mungkin kita boleh ambil sebagai contoh juga, sebagainya contoh baca ayat Yasin malam Jumaat, kan? Malam Jumaat baca Yasin mengikut syarak mengatakan surah Al-Kahfi. Tapi pada waktu ketika dulu, kan, macam saya sebut tadilah, kerja letih, balik lambat dan sebagainya, maka kandungan surah Al-Kahfi dan juga kandungan surah Yasin itu semuanya menceritakan berkenaan dengan akidah ataupun tauhid. Maka kalau baca Yasin pun sudah memadai lah. So pada ketika itu masa singkat, kan, agak pendek berbanding surah Al-Kahfi. Jadi sesuai pada waktu tersebut. Pada ahli ulama mungkin dengan orang kampung ni dibaca Yasin, kan, mungkin balik kebiasaan macam tu dah. Ulama ni balik dibaca surah Al-Kahfi. Tapi nak membicarakan adat dan juga syarak ini boleh berubah mengikut tempat, mengikut masa dan juga mengikut ketika itu. Dalam kata Ayah Long tu sendiri, keluarga Ayah Long, mungkin perkara tersebut sesuai dengan adat, situasi dan juga adat keluarga ni mungkin sesuai, kan, mungkin sesuai. Jadi tidak perlu kita bahas sebenarnya, kan, di rumah ni nak buat juga, di rumah ni tak boleh, di rumah ni tak boleh, kan. Sebab itu dalam konteks syarak itu sendiri, kita jangan menyempitkan pemahaman, kan. Jangan menyempitkan pemahaman. Sebab itu kita kena sentiasa belajar dan belajar, kan, supaya kita memahami syarak itu sendiri, tuntutan syarak sesuai dengan adat itu sendiri. Saya teringat satu adat pepatah, bukan adat pepatah Melayu Riau, yang menyebutkan adat Melayu bersendi syarak, syarak bersendi kitabullah. Maksudnya di sini adat itu diambil daripada syarak itu sendiri, yang boleh berubah mengikut masa dan juga tempat, dan hukum syarak itu diambil daripada kitabullah dan juga sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada lagi kita dengar, kan, dia mati anak jangan mati adat. Ada juga punya tak rasa, kan. Tapi adat tu sendiri maksudnya hukumlah agama. Maksudnya ialah bila kita hilangnya adat dan sebagainya, maka rumah tangga akan rosak, diri akan rosak, masyarakat akan rosak. Sebagai penutupnya, maksudnya kita berkahwin, kita berumah tangga untuk melahirkan suasana yang harmoni, kan, dan sebagainya. Jadi bila tidak ada kesefahaman, tidak saling bertolak ansur antara satu sama lain, sebab kita libah Muhammad dah. Kita tengok adalah statistik yang dikeluarkan daripada Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga, kadar perceraian di negara kita ni hampir 50,000 setahun. PKP baru ni kalau tengok peningkatan yang sangat mendadak. Mesti PKP. Kenapa? Kerana keluarga itu tidak harmoni, adanya orang kata salah faham dan sebagainya, kan, tidak ada tolak ansur dan sebagainya mengikut situasi keluarga itu masing-masing. Yang kita banding suami itu rajin, kan. Jadi mengikut situasi keluarga masing-masing. Baik, terima kasih Ustaz Nasar atas pencerahan tentang perbezaan adat Melayu dan juga tuntutan syariah. Cukup menarik, ya. Yang sangat menarik. Pelbagai contoh yang Ustaz Nasar ceritakan pada kita tentang lakan bendul dan sebagainya. So jadi bagaimana YB menerapkan tuntutan syariah dan juga adat ketimuran dalam keluarga YB sendiri? Bagaimana YB sebagai seorang wakil rakyat yang sibuk dengan jadual semasa harian, bagaimana YB mengekalkan adat ketimuran dalam keluarga YB? Persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertamanya saya ucapkan terima kasih kepada Urusan Wanita khususnya kerana menjemput Kak Dalah untuk sama-sama kita berbincang. Sebenarnya Ustaz, lebih kepada kita nak berkongsi pengalaman. Yang paling penting kita nak mengetahui adat sebenar ataupun sama ada berpandukan syariat ataupun tu adat yang kata jangan kita tak asuk dengan adat ketimuran semata-mata. Ya. Perbincangan ini sangat baik dan tajuk ini sangat menarik
dan seperti Cik Farah sebut tadi, trending di Twitter pada hari ini. Ya, sebenarnya sebelum Kak Dah pergi pada perkongsian, sebenarnya Kak Dah nak ulas sedikit lah, maksudnya apa yang dimaksudkan oleh Wan Abdullah Yusri tu, pemilik Twitter tu yang sebab masuk, dia kata situasi keluarga Pak Ayah Long tu sebenarnya dia bukannya Ayah Long tu demand nak dilayan seperti itu, tetapi tabiat isteri Ayah Long tu, Mak Long tu yang sendiri yang semula jadi, yang sentiasa mengamalkan maksudnya mengamalkan satu cara melayan isteri suami dengan cukup baik. Mungkin dia mengikut contoh mak ayah dia, mak ayah kepada Mak Long tu kan. Jadi benda ni memang betul Ustaz kata tadi, bergantung kepada situasi keluarga itu sendiri. Okey. Dan berbalik kepada soalan Cik Farah tadi, tentang macam mana saya mengekalkan adat ketimuran keluarga dan juga bagaimana dalam kesibukan saya lah sebagai wakil rakyat ni sebenarnya. Yang pertama, jelas lah, kalau macam saya masih lagi mengamalkan, saya bukan saya dah orang timur, masih lagi masuk rumah tu, mestilah orang kata tidak berkasut. Tapi kalau peringkat mak kita, ayah kita, nak masuk rumah bukan tak tidak berkasut, kena rajin cuci kaki dulu. Ingat tak dulu, saya dan zaman-zaman kecil dulu ada tempayan basuh kaki dulu. Sebab apa? Sebab kita naik dalam rumah tu tempat ibadat kita, kita solat, kita takut ada najis di kaki kita. Sebab dulu kita kalau orang kampung kan aktif kan, main seluk, main sawah, main apa. Jadi benda tu adalah adat ketimuran. Dan sebenarnya kalau nak ikutkan contoh, kalau kita tengok di negara Jepun sendiri pun masih lagi mengamalkan kalau masuk rumah dia tanpa berkasut. Sebenarnya kalau di Jepun, sebab kita tahu negara Jepun mengamalkan negara orang kata kebersihan sangat tinggi, mengamalkan cara hidup menjaga kebersihan yang sangat tinggi. Dan yang kedua, sudah pasti maksudnya waktu maghrib ni memang kita tutup tingkap, tutup pintu. Dan jadi bermaksud sebelum maghrib tu anak-anak ke mak ke ayah ke wajib berada di rumah sebelum maghrib. Yang tu masih lagi Kak Dah amalkan, sebab mengambil contoh mak ayah Kak Dah dulu. Jadi memang pantang lah kalau maksudnya anak-anak Kak Dah tak balik sebelum maghrib. Sebab benda ni ialah kita kaitkan dengan syariat juga. Sebab masa tu waktu persediaan kita nak solat, nak makan sama keluarga, dan juga ada juga pendapat bila waktu maghrib ni masa syaitan berkeliaran. Kadang-kadang kita tengok adat tu gitu kok. Sebenarnya sesuai dengan syariat. Ada sesuatu simbolik di sebalik adat tu. Ya betul. Dan yang ketiga, biasa adab kita dengan orang tua membokokkan sedikit tubuh kan, masa badan kita nak lalu. Betul, tanda hormat kita pada orang tua. Dan juga memanglah macam hidangan air kepada tetamu, dan juga mengutamakan tetamu yang lebih tua, kita hidang jugalah. Dan antara adab yang perlu kita, yang Kak Dah tengok sampai hari ni lah, yang maksudnya bangun di awal pagi sebelum subuh. Sebenarnya Kak Dah tak pernah tengok mak ayah Kak Dah bangun selepas subuh. Sebab itulah rahsia kesihatan, dan juga macam mana kita ni nak manfaatkan waktu subuh tu kan, dengan penuh orang kata penuh satu semangat ataupun dengan penuh pengisian, dan juga kita nak kejar kata fadilat subuh tu. Jadi maksudnya itulah antara adat-adat ketimuran yang insya-Allah Kak Dah cuba kekalkan dalam keluarga Kak Dah, dan juga menjadi amalan kita. Dan sebab Kak Dah pasti anak-anak akan ikut apa yang kita buat. Sebab Kak Dah akan ikut apa mak ayah Kak Dah buat. Jadi benda ni adalah ikutan kan. Okey, itu secara umum tentang adat ketimuran kita di rumah. Okey, waktu makan. Okey, memandangkan Kak Dah ni agak sibuk, jadi maksudnya Kak Dah akan cuba juga manfaatkan seminggu atau sekali atau 2 kali untuk makan bersama keluarga. Dan Kak Dah terus terang, apabila Kak Dah berada di rumah, ada waktu makan bersama keluarga, terutama bersama dengan suami, Kak Dah akan cuba perform yang terbaik untuk layan suami ketika itu. Tak kisahlah kena ambil air basuh tangan ke, kena cedok nasi dia ke, ataupun kena buat yang terbaik. Maksudnya masa itulah, sebab kita memang masa kita terhad. Jadi apabila kita ada masa, kita layan dengan cara terbaik. Sebab Kak Dah yakin, sebab benda tu bukannya adat ketimuran, itu antara macam mana kita nak menzahirkan kasih sayang kita pada suami, pada anak-anak. Okey, katakan kita tak sempat masak hari tu, kita beli lauk daripada kedai. Okey, Kak Dah cukup pantang kalau beli lauk letak atas meja, makan dalam plastik, makan dalam polisering macam tu. Dan memang mesti hidang dalam pinggan, mesti
mesti dengan lengkapnya, dengan lengkap. Orang kata ada sudu, ada pinggan, ada mangkuk semua. Bukan makan saknal, polyester dalam plastik, dalam apa. Bukan. Sebab maksudnya kita, ya, itu memang orang kata adat. Tapi bagi adat itu satu, macam mana kita nak menghargai pasangan kita dengan kita, kita serve dengan cara yang terbaik. Okey, dan juga sesibuk mana pun isteri, ketika suami makan walaupun kita dah kenyang, pasal kita ada dengan dia, sebelah dia, ke depan dia. Ya, teman makan Farah. Cik Farah kan belum kahwin lagi, tapi sekarang insya-Allah hadir, bila kahwin nanti cuba amalkan. Maksudnya walaupun kita dah kenyang, kita dah on diet ke, tapi contohnya, tapi kita jangan sesekali tinggal suami kita makan seorang. Itu amalan. Walaupun kita tak makan. Okey. Kecuali contohnya anak kita menangis ke dalam bilik, menangis ke sebab makanlah sikit, tapi orang puas sekali kadang nak jaga badan. Kadang-kadang kan jadi ini sebab tu lah Suami tu pun dah faham lah. Ya, sama tu faham. Si aku ni jaga badan, beli pulak kami perak. Jadi tak sesuai lah. Kena saling faham Kena lah. kaki lah maksudnya. Okey, tapi pengalaman Kak Dah sebenarnya pula, suami Kak Dah sampai buntung sebenarnya. Dia tidak kekok untuk membuat kerja rumah. Dia tidak kekok nak basuh baju, nak jemur kain, nak basuh pinggan, tidak kekok. Okey, sebenarnya juga sebenarnya kita kena faham budaya suami kita membesar dengan ibu bapa mereka tidak sama dengan budaya mereka duduk dengan kita sebagai isteri. Mungkin masa dia dengan mak ayah dia dulu cukup terjaga makan minum, cukup terjaga pakaian dia, mak ayah dia jaga dia kan. Jadi maksudnya kita usaha, kita berbincang dengan mertua kita sebenarnya, suami kita suka makan apa, bincang dengan mertua kita, suami kita ni suka apa. Jadi suami Kak Dah orang pembersih, suami Kak Dah orang yang paling pantang tinggal baju dan beli air contohnya. Jadi benda-benda tu jadi kita faham. Apabila kita faham, kita adaptasi dalam rumah tangga kita dan sekaligus boleh menguatkan keharmonian. Sebab kita tahu dah kita buat perkara yang suami kita suka, dan kita tak buat perkara yang suami kita tak suka. Kita ada tips untuk mengekalkan keharmonian rumah tangga. Okey, dan juga Kak Dah nak sentuh sikit jugalah Kak Dah dengan keluarga mertua. Okey. Suami Kak Dah ni, dia adik-beradik ni 6 orang dan semuanya lelaki. Okey. Apabila Kak Dah sebagai menantu sulung, sebab suami Kak Dah nak sulung, Kak Dah juga menantu sulung, macam mana Kak Dah masuk dalam situasi keluarga itu suka berbeza di keluarga Kak Dah. Keluarga Kak Dah 8 orang perempuan. Jadi Kak Dah ada 6 orang kakak di atas. Kan? Jadi situasi di dapur tu cukup berbeza. Jadi itulah sebabnya kadang adab ketimuran yang kita cuba kekalkan, tapi Kak Dah bersyukurlah belah mentua belah keluarga Kak Dah memang maksudnya keluarga yang mengamalkan adat ketimuran. Maksud Kak Dahnya, ketika contoh kami ipar makan bersama keluarga kan, jadi maksudnya memang bukannya memberi keutamaan kepada suami makan dulu. Kadang-kadang kita ada anak kecil, kita ada baby, kita tak nak makan bersama, kadang kita bergilir. Kalau saya kan macam ada Ustaz Nasir mesti biasa gini kan, saya makan dulu, kakak kat restoran nak makan dulu. bersama makan dulu, nak makan dulu baru kita makan dia, suapkan anak sekali. Kadang-kadang kita suap kemuk dia dulu. Suap kemuk dia dulu. Betul. Jadi mana ni situasi dia tak sama. Macam kita tengok isteri kita lapar sangat, kita makan dulu. Kalau kita lapar sangat, kita bincang. Itu dinamakan tolak ansur dan toleransi dalam perkahwinan. Kita bincang. Okey. Apabila di keluarga mentua Kak Dah, memang kami juga mengamalkan juga sikit sebanyak tentang keluarga Pak Long. Macam keluarga Pak Long ni, memang Kak Dah kan biasa, Kak Dah cerita, Kak Dah kan hidang makanan untuk ipar Kak Dah, suami Kak Dah semua lelaki, dan sebelahnya adalah anak-anak. Kak Dah jarang makan dengan sekali dengan mereka, sebab Kak Dah akan layan anak-anak saudara nak kita makan dulu. Dan sebab Kak Dah tak ingin mengganggu ayah-ayah dia orang tu lah untuk makan kan. Jadi situasi ni memang biasa di keluarga Kak Dah. Jadi kalau orang tengok pelik ke maksud kita tak makan last, itu benda yang biasa. Bukan bermaksud untuk memartabatkan kaum lelaki yang orang tu memartabatkan kaum lelaki yang sangat tinggi, tidak bermaksud begitu. Dan juga seolah-olah merendahkan martabat wanita, tidak bermaksud begitu. Tetapi menghargai dan juga saling tolong ansur dalam mengekalkan keharmonian. Jadi Kak Dah sangat setujulah dengan pendapat Ustaz Nasir tadi. Adab dan syariah itu dia kena seiring. Maksudnya dia saling kata bergantung kepada situasi atau wakil ataupun uruf sesuatu tempat. Okey. Kak Dah situ cukup untuk aku kata pusingan yang pertama. Kak Dah sudah kepada Cik Moderator kita. Baik Kak Dah, terima kasih kepada Kak Dah atas perkongsian
bagaimana kaedah mengekalkan adat ketimuran dan juga kesusahan syariah dalam keluarga. Ini saya berkongsilah dalam keluarga saya pun seperti macam kaedah apa ni bagi makan yang lelaki dulu, yang perempuan kenyang, kemudian mungkin itu adalah uruf ataupun keadaan di negeri Terengganu. Masih mengekalkan ciri-ciri ketimuran tu lah. Betul. Okey, baik. Mungkin yang kecaman di Twitter, mungkin orang yang berbeza dengan Terengganu. Yang diskriminasi wanita macam mana, macam-macam kan. Okey, baik. Jadi Ustaz, bagaimana kita nak mengekalkan ataupun memberi contoh yang terbaik, iaitu Rasulullah SAW dalam bagaimana menerapkan nilai-nilai kepribadian Rasulullah dalam kehidupan generasi muda kita sekarang ini. Terima kasih kepada Tuan Moderator, Cik Farah, seterusnya Ya Muhammad, Raja Suraida, dan juga penonton lah yang di rumah ataupun di mana-mana lah, insyaAllah. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa ayat yang ke-19, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa ashiruhunna bil ma'ruf, Sadaqallahul Azim. Surah An-Nisa ayat ke-19 yang bermaksud, dan bergaulah kamu dengan mereka, iaitu isteri-isteri kamu itu dengan cara yang baik. Jadi kita tengok Rasulullah SAW ni bagaimana masyarakat pada waktu tersebut jatuh cinta dengan Rasulullah ni, dengan akhlak Rasulullah. Akhlak Rasulullah. Di situ kita tengok pentingnya akhlak kita ni. Tak kira akhlak kita dengan isteri, dengan anak-anak, ataupun perbincangan kita pada hari ni lebih fokus kepada anak-anak juga keluarga itu sendiri. Jadi sebagai contoh, jangan kita membandingkan anak-anak. Itu salah satu contoh lah. Bagaimana Rasulullah diceritakan jahit baju sendiri. Ini satu contoh yang menarik lah pada saya. Sebab kalau kita tengok kerja-kerja itu memang kait dengan wanita. Woman dalam bahasa Jawanya. Woman woman. Jadi gitulah konsep yang kadang-kadang kalau kita tengok anak-anak muda kita sekarang ni pun nak berkahwin dan sebagainya, tidak ada ilmu. Tidak ada ilmu. Kahwin hanya semata-mata untuk perkahwin sahaja. Sedangkan matlamat perkahwinan itu bukan sahaja di dunia semata-mata. Sebab itu kita tengok tadi dalam konteks dikeluarkan statistik oleh Kementerian Pembangunan Wanita dan Keluarga, perceraian di negara kita ni tinggi. Allahu Akbar. Ini satu tahap yang membimbangkan. Kalau kita tengok lagi dalam hadis Rasulullah SAW daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah SAW bersabda, innama mu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus hanya untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Jadi kita sendiri, kita ni manusia, perlukan kepada didikan terbiah. Jadi kita ni bukan kata baik tu, maksud ada kekurangan. Jadi yang penting adalah kita sendiri ni berusaha untuk memperbaiki diri. Kadang-kadang isteri kita nasihat ke kita kena dengar. Kadang-kadang isteri nasihat Allah. Isteri nasihat kita pun nak mecek dengar. Isteri ni cerminan kepada kita, dia tahu kelemahan kita, dia pun nasihat kita dah. Tengah-tengah bawa kereta dia nasihat kita. Maksudnya macam saling menasihat lah. Saling menasihat satu sama lain. Jangan kita lepas main bola, main bola ni kan, air nak minum lagi. Masa tu nak nasihat sebagai satu lah. Macam saya ni tak biasa bersukan. Mungkin kawan-kawan kita musim main bersikal kan. Pagi-pagi hari kita nak main bersikal kan. Kalau Terengganu kadang-kadang lebuh raya main bersikal ni, tetih. Dalam lepas orang suami sebagai satu lah. Suami lepas orang main bersikal ni, kita nak nasihat. Jadi masa tu tak kena. Dia berbalik kepada persoalan Cik Usna tadi. Jadi akhlak Rasulullah ni boleh kita terapkan dalam kita punya keluarga, macam disebut tadi lah, matlamat kita berkeluarga ini untuk melahirkan suasana kasih sayang antara satu sama lain. Yang kedua, Rasulullah SAW bersabda juga, khairun nasi anfa'uhum. Yang bermaksud sebaik-baik manusia adalah khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang paling bermanfaat bagi orang lain. Riwayat Ibnu Hibban. Maksud di sini, kita bukan sahaja
untuk diri kita sajalah. Kita membawa manfaat kita kepada anak-anak kita. Kehadiran kita dalam keluarga tu memberi manfaat kepada anak-anak kita, memberi manfaat kepada isteri kita. Jangan kita berkahwin makin teruk, anak isteri kita makin teruk. Sebagai contoh, sebelum ni isteri kita, contohlah, bukan kita nak buruk-burukkan, tidak kan. Sebagai contoh, sebelum kahwin berhijab, tapi bila lepas kahwin tu, jadi sama tangan duk pakai dah, dia panggil handsok. Handsok. Jadi kita biasa dah. Sebab kita 5 tahun dah baru lagi kahwin ni. Tapi perkataan handsok tu kita biasa sebut lah. Handsok. Okey, handsok. Handkah ada macam-macam. Macam-macam hang handbag. Handbag ada. Perkataan tu dia hang ni banyak. Tak apalah. Kadang-kadang kahwin, bila dah kahwin, dulu pakai stocking, tak pakai stocking. Jadi biarlah kita membentuk keluarga kita kan. Bila kita bentuk diri kita, maka kita bentuk keluarga kita kan. Maka bila keluarga kita comel, tak akan membentuk masyarakat yang baik dan akhirnya membentuk negara yang baik. Sebagai contoh, kalau di Malang ni kita buat sekolah amal sebagai contoh. Oleh kerana ramai sangat nak join sekolah amal ni kan, dengan berbagai latar belakang kita buat sekolah amal ni, makin-makin masing-masing nak mencegah kemungkaran, membawa kepada kebaikan kan. Maksudnya kita memberi manfaat kepada orang lain. Kehadiran kita tu dalam masyarakat memberi manfaat kepada orang lain. Kalau kita nak bercerita berkenaan masyarakat lah. Tapi dalam konteks keluarga kita pada hari ini, maka orang muda kena ambil ilmu, kena belajar macam mana didikan Islam dalam kita berumah tangga. Jangan kahwin ni kira nak kahwin je. Tu kita bimbang tu baby. Ya, betul. Kahwin ni kira nak kahwin je. Ni kerok ni. Awak ni kau bila ni. Tapi orang kata persediaan tu tak ada. Kahwin 2-3 tahun pisau. Kahwin 9-2 pisau. Jadi bila kita ada ilmu dalam rumah tangga kan, kita tanya orang lama macam mana nak kekalkan ilmu kan, kita pergi dengar. Dan untuk penutupnya dalam rumah tangga ni, jangan juga kita salah bertanya pandangan. Ada juga salah bertanya pandangan. Biarlah kita tanya pandangan berkenaan kalau keluarga kita bermasalah, kita nak nak meluahkan, nak minta pandangan dan sebagainya, kita kena minta dengan orang maksudnya boleh dipercayai, orang berilmu, adanya dari sudut ilmu agama tu ada. Jangan kita pergi orang tu kita dah udah kan, masuknya 10 kali cerah dah soto. Kita pergi minta pandangan dia. Tadi dia kata pisau lah sebagai contoh, pisau lah cari orang lain pula. Ataupun kita tanya pandangan orang ada nikah, dia ada juga kan. Orang ambun Allah, nak 5 orang dah kan. Amat 6 orang dah mana dah. Kadang-kadang suami tu 2-3 hari baru balik sekali dah. Dah kerja mana nak buat dah. Kawan tu pergi lah pandangan. Ambil rasa lah pandangan saya gini lah. Tu ikut sekali lah suami di sana gini lah, gini. Sedang nak cakap. Kahwin lagi. Lagi kita kahwin lagi. Jadi tak kena. Tak kena lah dengan tu pandangan tu tak kena. Jadi orang muda kita kena ambil lah model sebab Rasulullah SAW ni sebagai model ikutan kepada kita kan. Kita belajar terus memperbaiki diri kan. Kita orang kata tarbiyah diri kita dalam keluarga ni. Cantik Allah Ta'ala buat ada somel dah. Wanitanya ada dia punya kelemahan, lelaki ada kelemahan dia kan. Jadi makin-makin saling melengkapi antara satu sama lain. Jadi saya rasa hanya sekadar itulah untuk tahun yang kedua ni. Wallahu a'lam. Baik, terima kasih Ustaz Nasser atas perkongsian tentang bagaimana menerapkan kepribadian Rasulullah tu dalam kehidupan kita dengan berkasih sayang, memberi manfaat kepada orang lain. Dan juga kita ni kenalah tambah ilmu untuk memperbaiki diri kita dalam seharian kita. Okey, baiklah Kak Da, apakah harapan Kak Da sendiri supaya rakyat negeri Terengganu khususnya wanita untuk mempertahankan adat ketimuran yang selari dengan kedudukan syariah? Ya, Farah. Alhamdulillah, memang kita sebenarnya banyak merangka program-program untuk orang kata macam mana kita nak mempertahankan wanita itu sendiri, ataupun macam mana kita nak wanita Terengganu, wanita berilmu, tapi dan yang dalam masa yang sama masih mengekalkan adat ketimuran dan yang selari dengan tuntutan syariah. Okey.
Sebab itulah contoh yang ada bagilah. Contoh yang pertama macam mana berpakaian bagi wanita. Kita tahu kan sirah yang lepas-lepas kita tengok mak ayah kita cerita macam mana mereka kita bertudung dulu kan, sekolah rendah sekolah menengah kan memang tak bertudung lagi Ustaz. Kan memang tak bertudung. Sehinggalah orang kata pakai tudung pun ikat belakang, jambu kat depan kan. Masih lagi contohnya tudung yang singkat, tudung yang kecil, itu benda tu macam urut waktu itu. Walaupun sebenarnya disebabkan Islam belum berkembang ataupun maksudnya belum mendalami maksud menutup aurat itu sendiri. Sebab itulah orang kata Islam meletakkan syariat untuk bertudung ini sehingga difahami dari masa ke masa sampai ke hari ini. Contohnya, kalau perasan FB Kaedah kan ikut perkembangan perjalanan adun wanita itu sendiri, setiap 1 Februari kami menyambut hari Hijab Days. Ya, maksudnya Hijab Days ni kita nak kempen dengan satu tagline iaitu sempurnakan auratmu. Maksudnya walaupun orang kata ya, kita jumpa remaja, dia kata dia dah menutup aurat. Contohnya dia dah bertudung. Tapi bila kita tengok tudung dia singkat, tudung dia nipis, tudung dia maksudnya belum memenuhi tuntutan syariat itu sendiri. Jadi sebab itulah sempurnakan aurat tu mesti diperkasakan, mesti diwawarkan dan mesti disebarluaskan. Kan? Mesti kena tahu, ilmu tu kena tahu. Sebab itulah peranan kita ni memang orang kata kerja dakwah ni Ustaz memang bukannya senang dan bukannya orang kata berakhir tak ada selagi kita hidup, selagi kita berkelam mukallaf, wajib kita amal ma'ruf nahi munkar. Jadi mendinglah kata kita nak cegah kemungkaran ni, ya Cik Farah. Dan juga yang kedua, kita tengok kalau sebenarnya wanita timur kalau pada asalnya dia jarang pakai seluar, dia berkain. Dia pakai kalau macam nak bersukan pun dia berkain, dia berjubah, dia pakai pakaian yang masih lagi ada segan, ada maksudnya ada malu. Jadi tapi namun syariat sekarang datang dengan garis panduan yang jelas kepada wanita supaya boleh berseluar, tapi ada syarat-syarat, contohnya longgar. Saya interrupt sikit Wabi ya. Pandangan Wabi lah. Kita tengok sekarang ni di Terengganu lah, saya tak tahu lah di negeri lain. Di Terengganu ni sukan bersikan ni makin lama makin mendapat sambutan. Ya, terutama wanita juga. Kadang-kadang bila lah kan kita bawa kereta dah, kadang-kadang pulang pun bakar masuk pagi dah nak bersukan tau. Lelaki tu je lah pakai ketak ni mungkin senang nak gratis kan. Mungkin dia suruh pulang pun gitu juga. Jadi pandangan YB kan gitu. Kadang-kadang kita pun sedih. Tak ada bagi pandangan dari segi kita sebagai kerajaan lah, kita kerajaan. InsyaAllah kami bersama dengan Esko Sukan, Bilik dan Sukan sentiasa mencari alternatif untuk macam mana kita nak nak memperkasakan pakaian, contohnya nak mewujudkan pakaian sukan patuh syariat terutamanya wanita. Kan kita tidak menafikan, memang kita tidak menghalang wanita untuk bersukan, tapi sebab itulah baru ni ada satu brainstorming yang di mana kalau ada trek basikal tu maksudnya kena adakan tetap hari, contohnya hari ini hari wanita, hari main basikal tu, hari lain boleh lelaki, jadi tidak ada pencabulan di situ. Dan juga kerajaan memperkenalkan pakaian mana yang sesuai untuk bersukan. Kita yang main peranan, kita pemerintah. Jadi maksudnya kita ada cadangan-cadangan baru ni di peringkat urus Bilik dan Sukan juga ada mencadangkan pakaian patuh syariah untuk bersukan, memandangkan sukan berbasikal mendapat sambutan. Jadi sebab itulah jadi pentingnya apabila kita mengkaji kalau ada mengkaji satu fatwa daripada Mesir, dia kata pakaian harus wanita pakai seluar tetapi ada longgarnya, ada dengan kata warnanya pula, ada dari segi juga tebal dengan nipisnya kan, dia ada syarat-syarat dia dan bukan yang menghalang terus. Jadi kita bukannya jumuk sampai tertutup, tidak, tapi dia ada kajian-kajian juga yang kata ialah kalau sebenarnya kalau naik basikal dengan pakai kain, dia lebih mudarat, lebih nampak, lebih lagi nampak kesaksian tu dan sebenarnya kan. Jadi itu orang kata berpakaian bagi wanita, adat dan syarat memang tidak boleh dipisahkan. Yang kedua, macam mana kita nak mempertahankan adat ketimuran dalam konteks kita sebagai suri rumah, contohnya. Suri rumah contohnya
tugas suami sebenarnya dia sesuai dengan fitrah dia. Dan juga makanya tugas isteri sesuai dengan fitrah dia. Jadi maksudnya tak pelik suami yang buang sampah, ambil sampah buang sampah dekat luar ke tak. Ni tak dapat tengok di Facebook lah. Suami buang sampah ni ambil gambar dengan beruntungnya saya ada suami yang buang tolong saya buang sampah. Saya kata tu bukan satu kebanggaan, tu satu tanggungjawab suami sesuai dengan fitrah dia. Tanggungjawab suami. Buang sampah. Saya juga kerja nak tebang rokok. Boleh ke isi tebang rokok Ustaz? Jadi mana bukan satu kebanggaan. Contohnya bini kita tebang rokok, suami pula bangga suami isteri aku boleh tebang rokok. Bukan satu kebanggaan. Benda tu fitrah manusia, fitrah wanita tu sendiri macam mana, fitrah lelaki tu macam mana. Dan sebenarnya kita isteri ni bukan nak mengambil tugas suami, tidak sesekali. Jadi kita sedar tanggungjawab masing-masing untuk kemampuan, dan juga sebenarnya tanggungjawab ini perlu selari, perlu selari dan perlu seiring kan. Jadi waktu tak ada cerita tadi, memang kami suami isteri tidak kekok nak buat kerja rumah, tidak berkira kan, tidak berkira. Saya masak dah dia awak basuh pinggan pula, tak perlu guna kata-kata macam tu. Maksudnya kalau suami tu faham keletihan kita, ketindakan kita tak, dia akan tolong basuh pinggan, tolong mop lantai kan. Dia tidak perlu ada arahan. Sebab gini, mungkin tak ada ni dalam 21 tahun dah berkahwin, jadi kita dah faham. Isyarat mata pun faham dah. Kita faham dah. Macam mungkin Ustaz sini baru 5-6 tahun kahwin, isyarat mata tak faham lagi. Dia kena ada arahan. Masa tu itulah kata macam mana kita cara nak mengekalkan keharmonian rumah tangga tadi kan. Okey, dan juga sebagai penutupnya Kak Ada berharap macam kita rasa budaya ketimuran ini, kita rasa satu kebanggaan. Kita bangga jadi wanita timur. Ya, dan sebenarnya ini petanda kepada masyarakat tanah Melayu dulu, kalau cukup berbangga kita wanita timur, sebab kita wanita timur ni masih tinggi nilai nilai keislaman ke, nilai macam adab dia dengan pakaiannya. Contohnya sekarang Farah, contohnya kalau ada lelaki ramai di kafe, di kantin berkumpul, kita sengkan nak lalu, betul tak? Itu maksudnya kita masih tebal lagi adab ketimuran kita. Sama juga kita berpakaian. Kalau kita pakaian pendek sikit, contohnya gini, Kak Ada baru berkongsi dengan agensi pelancongan. Dia kata masalah utama kat Terengganu ni, terutama di pulau-pulau, apabila pelancong luar negara datang, contohnya daripada China, daripada Amerika, orang tempatan ikut mengambil sama budaya negara-negara luar. Contohnya pakai seluar pendek di pantai. Itulah budaya mereka. Mak Saleh kan suka duduk berbikini apa. Dan sebenarnya budaya itu dibawa juga dalam masyarakat setempat. Anak-anak muda ikut. Kenapa jadi gitu? Antara yang pertama maksudnya telah terhakis nilai ketimuran dalam diri anak-anak muda pada hari ini. Kan? Yang kedua, maksudnya anak muda ni tak ada ilmu, kurangnya ilmu untuk mempraktikkan nilai Islam dalam diri masing-masing. Kalau kita dah ada ilmu yang cukup, ilmu yang kuat, menjadi benteng kepada kita, apa segala mak nenek datang kat kita pun, maksudnya contohnya orang berbikini dekat pantai, orang yang pakai seluar pendek, kita akan rasa bukan nak ikut, rasa malu, rasa segar, rasa marah, rasa nak mencegahkan aja. Maksudnya itulah pentingnya ilmu diterapkan dalam diri anak-anak muda pada hari ini. Dan juga Tada mengharapkan juga orang kata kita terus mempertahankan adab ketimuran pada hari ini, sebab tanah Melayu itu apabila Islam masuk ke tanah Melayu ini penuh keharmonian dan penuh keamanan, dan juga dicampur pula dengan orang Melayu ketika itu yang sangat tinggi nilai tingkah laku lembutnya dan juga bersopan santun. Tapi pantang orang Melayu ini dipantang diusik sensitiviti mereka. Contohnya ada golongan yang nak menjatuhkan orang Melayu. Jadi mereka akan bangkit. Itu lelaki melawan. Itu antara semangat orang Melayu kan, dan semangat ketimuran kita. Bab kata pepatah tadilah, biar mati anak jangan mati adat. Tapi benda tu memang adat tu merujuk kepada hukum hakam sebenarnya. Jadi itulah sedikit sebanyak Kak Ada berharap wanita Terengganu masih lagi tinggi adat ketimuran mereka, dan kita bangga menjadi wanita timur. Sekali itu saja sedikit perkongsian Kak Ada untuk sesi kedua ini. Wallahualam. Baik, terima kasih kepada Kak Ada atas perkongsian dan harapan daripada Kak Ada sendirilah. Kemudian Ustaz, sebagai penutupnya, apakah kesimpulan tentang
fokus perbincangan kita pada hari ini. Terima kasih sekali lagi untuk awal yang terakhir lah untuk pada Cik Farah, moderator, dan juga Yang Berhormat Haja Zuraida, Hadun Wanita Negeri Terengganu, dan juga penonton lah di rumah ataupun di mana-mana lah. Untuk akhirnya satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Abu Daud yang bermaksud sesungguhnya para nabi tidak mewariskan wang, dinar ataupun dirham, akan tetapi sesungguhnya mereka mewariskan ilmu. Para siapa dapat mengambilnya, maka ia telah mengambil untung yang sangat besar. Jadi ilmu ini satu perkara yang sangat penting lah. Bila mana keluarnya isu ayah long di dalam Twitter tu, ramai yang komen sebenarnya kefahaman berkaitan dengan isu tu masih jauh lagi di kalangan orang-orang muda kita sekarang. Sebab itu pemahaman kadang-kadang keliru berkenaan dengan syarak lah, apatah lagi kita nak membincangkan berkenaan dengan adab. Jadi ilmu dah sesuatu perkara yang sangat penting yang ditinggalkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Kita sama-sama terus belajar, bukan hanya kita sekadar komen saja. Adanya sesuatu isu, kita tarik. Kita akan dipertanggungjawabkan apa yang kita tarik tu. Maksudnya setiap komen kita di Facebook tu, Allah Ta'ala akan kita akan bertanggungjawab. Akan bertanggungjawab di hadapan Allah Subhanahu Ta'ala nanti. Adanya malaikat kiri-kanan yang sentiasa menulis perbuatan kita. Jadi kita kena, jangan kita rasa kita tarik itu tak ada benda satu. Tak ada benda satu. Itu ayat orang lama tu, tak ada benda satu. Okey. Yang keduanya untuk pengakhirannya, yang kedua, doa itu senjata orang mukmin. Kita kena perbanyakkan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana keluarga, dalam berkeluarga ini selain daripada nafsu, adanya syaitan. Syaitan, mungkin syaitan kita tak nampak, syaitan di kalangan manusia yang nak tengok keluarga kita ni orang kata cerai berat, tidak harmoni dan sebagainya. Jadi kita minta perlindungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan saja kita berusaha saja bertawakal saja, dengan macam YB sebut tadi kita menjaga adab kita dengan suami kita, menjaga dengan isteri dan anak-anak semua, itu usaha kita. Dan kita jangan lupa untuk kita berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah Taala pelihara hati kita, pelihara keluarga kita. Dengan zaman Nabi pun ada disihir dan sebagainya, begitu juga dengan keluarga kita. Dan akhir sekali, terima kasihlah kepada Urustia Wanita kerana sudi menjemputlah. Tahniah juga kepada Kerajaan Negeri Terengganu kerana macam yang Berhormat sebut tadi dah, adanya kata cadangan-cadangan yang untuk kita lebih membuat menambahbaikkan, khususnya dalam perkara amar ma'ruf nahi munkar, khususnya di negeri Terengganu. Dan baru ni pun ada pelancaran sukarelawan syariah untuk kita nak mempraktikkan syariah di negeri kita, di negeri Terengganu Darul Iman ni sesuai dengan negeri Terengganu Darul Iman, dan juga membuat kerjasama dengan NGO dalam kita nak mengembangkan amar ma'ruf nahi munkar. Sikit lagi Yang Berhormat dan juga moderator sikit lagi, sebab situasi remaja kita sekarang ni pun kadang-kadang dia sudah menjadi kebiasaan, adab tu jadi biasa sangat. Syarak kita, maksudnya ada kaitan dengan syarak sebenarnya adab ni. Kadang-kadang bila adab sebagai contoh lah, sebagai contoh kalau budaya anak-anak kita belajar kita tengok contoh ajak makan sebagai contoh. Kalau mungkin sekali dua tu ramai-ramai mungkin okey kot lelaki dan perempuan, tapi kadang-kadang ajak keluar antara lelaki dan perempuan, walaupun rakan sekelas ajak pergi bandar, ajak keluar naik kereta dan sebagainya. Jadi perkara tersebut dah jadi satu adab, satu kebiasaan. Dari sudut syarak ni salah dah kita berdua-duaan, lelaki perempuan pergi sini pergi sana, tak ada batasan dan sebagainya. Jadi sebab saya cerita ni, sebab saya pernah diajak, mungkin zaman dulu saya ni menjadi rebutan juga, hero juga. Masa tu orang panggil saya Jasmine. Dan orang katanya gitu lah. Jadi kita ni ada sedikit, orang kata sedikit ilmu lah kita tolak, saya minta maaf banyak saya tak biasa Jadi kita ada ilmu sedikit. Jadi kalau kita tidak ada ilmu, kita tidak ada pegangan, kita keluar, benda tu biasa, tak mendatangkan apa-apa. Dan akhir sekali kita nak berkeluarga pula. Kita mula masa tu kita nak didik anak kita pula, nanti nak didik keluarga kita. Kalau kita pun keluar gitu gimari-gimari dengan lelaki dan perempuan, kita biasa anak-anak kita pun akan ikutlah
Oh tak apa keluar laki puan naik laki puan pun ambil anak kurabah malam ke apa ke sebab kita pun gitu buat dulu. Sebagai contoh lah. Betul, kalau adat ketimuran kita sebenarnya pantang besar tu. Kalau adat ketimuran kita ke orang Terengganu, kalau bercampur laki perempuan, naik motor ke naik kereta sekali tu adat ketimuran yang orang kata paling kita jaga sebenarnya benda tu. Jadi itulah setakat anak muda ni semakin lama semakin luntur jiwa ketimuran mereka. Sebab tu jadi kebiasaan kan Ustaz? Okey. Jadi gitulah. Terima kasih kepada Urustia Wanita Negeri Terengganu dan juga tahniahlah atas penganjuran program Suara Hati Wanita. Ya, Suara Hati Wanita. Suara Hati Wanita. Mungkin saya ni mewakili suara. Tahulah. Nampak macam lelaki dah gini. Jadi wallahu alam, minta maaf lah sepanjang kita cakap dan sebagainya ada yang saya tersalah cakap dan sebagainya. Saya cakap ni pun untuk baik diri saya pula. Bukan saya cakap ni untuk baik diri saya juga, peringat diri saya juga. Sebab mulut ni dekat telinga saya kan. Kita dulu. Kita dulu. Saya dulu. Betul. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Ya, sebelum tu nak jemput Ustaz ni, kita ada kuih tradisional ke Cik Farah? Okey, tak ada perkenalkan ini kuih Tok Haji Serbang. Tok Haji Serbang. Bukan Tok Haji Tanjung. Bukan Tok Haji Serbang. Dia kuih dan juga ni kayu kama ada, roti kama ada, dua-dua adalah kuih tradisional orang Melayu. Yang istimewa orang Terengganu ya. Yang istimewanya kayu kama ni kalau Kak Dah ataupun orang kita lah makan dengan cicah aitan atau cicah kopi dulu dah. Yalah. Jadi maksudnya dan dia ni antara favourite lah keluarga Kak Dah. Maksudnya itulah maksud kita ni kita tahu makanan orang Terengganu, makanan tradisional kan. Banyak lagi boleh Cik Farah tahu banyak lagi kan. Kalau makanan contohnya akok, lekbak, apa lagi, beka, Sontang. oh sontang. Okey, Tuhan kata maksudnya kita suka kan kita mengkaji dan masih lagi mengekalkan tradisi kita ketimuran dan juga kita tahu asal usul satu makanan ataupun budaya kita negeri Terengganu. Ya, serah pada Cik Moderator. Baik, terima kasih pada YB Kak Dah dan juga Ustaz Nasar atas perkongsian perbincangan kita pada hari ini iaitu adat di rumah ayah Long. Apa yang penting mestilah ada ilmu untuk mengekalkan ciri-ciri ketimuran itu selari dengan tuntutan syariah. InsyaAllah. Kita berada di penghujung rancangan Suara Hati Wanita. Terima kasih kepada Yang Berhormat Hajah Zuraidah binti Muhammad Noor, Ada Wanita Terengganu dan juga Ustaz Nasaruddin Samsudin atas perkongsian pada hari ini berkenaan dengan adat di rumah ayah Long. Biar mati anak, jangan mati adat. Yang bersiaran di Kampung Budaya Terengganu di bawah Jabatan Pelancongan Negeri Terengganu. Iaitu ini pintu masuk dan kita berada di belakang kita rumah Tela, bersebelahan di Istana Tengkulung di sebelah sana. Bagaimana nak pergi ke Kampung Budaya Terengganu? Bertempat di Muzium Negeri Terengganu. Selamat datang ke Muzium Negeri Terengganu.